Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pelajar cikgu sekalian. Pada video yang lepas kita dah cover tentang organisasi tisu tumbuhan. Okey, 1.1 di mana kita membincangkan tentang tisu kekal, tisu matang, okey, yang telah mengalami pembezaan atau sedang mengalami pembezaan. So ini nota yang cikgu buat semasa sesi PDPR yang lalu. Okey. Sebelum cikgu mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tanya kamu semua satu soalan yang kamu kena jawab di akhir sesi PDP kita nanti. Alright. Okey, soalan yang cikgu nak tanyakan kepada kamu adalah macam ni. Okey, katakan ini adalah sepohon pokok yang rimbun yang ada di sekolah kita, yang kamu suka lepak bersama dengan awek kamu. Cikgu tak galakkan, cikgu andaikan saja kamu jatuh hati pada seseorang, lepas tu kamu tulis perasaan cinta dia. Katakan tahun dia adalah 2021, tahun sekarang ni lah. Okey, di mana kamu tuliskan love. Kamu tuliskan love di bahagian bawah pokok tu, selari dengan ketinggian yang kamu dapat capai lah. Okey, ketinggian yang kamu dapat capai, love lah. Someone love someone. Okay. Alright, kamu tulis di situ. Kemudian pada tahun 2050 katakan kamu kembali ke sekolah, lepas tu kamu tengok semula bahagian pokok tersebut. Nak carilah kamu punya nama tu. Okay, iaitu 29 tahun akan datang. 29 tahun akan datang. Lama tu 29 tahun tu. Okey, 29 tahun akan datang. Kemudian kamu kembali semula ke lokasi tersebut. Of course pokok ni dah besar dah. Dah besar dia punya saiz dia. Ini pokok tu tadi dah makin besar. Soalan cikgu kepada kamu, okey, adakah tanda love yang kamu buat ini, bila kamu kembali, kamu tengok semula kan tanda love yang kamu buat ni, adakah dia berada di pucuk ke ataupun kekal di situ? Okey. Adakah dia kekal ataupun dia dah naik ke atas ikut pucuk, ikut pokok ini membesar? Itu soalan cikgu kepada kamu. Okey. Dan soalan cikgu tu bukan ya atau tidak saja. Kamu kena terangkan. Kamu kena terangkan, berikan penerangan. Okey. Baik, pada hari ini kita akan menyambung sesi PDP kita pada video yang lepas. Okey, iaitu cikgu akan terangkan berkenaan dengan OP kita pada hari ini, iaitu 1.2.2 1.2.2 iaitu ni, menghuraikan kedudukan zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel dalam pucuk dan akar. Dua benda, pucuk dan akar. So bagaimana kalau kita tuliskan di papan putih OP ni? Of course, macam cikgu biasa kata, kami akan dapat sambung. Kami akan dapat menghuraikan kedudukan zon pembahagian zon. Menghuraikan kedudukan zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel dalam pucuk dan akar. Okey. Jadi kandungan tambahan di sini, kandungan tambahan adalah kami akan dapat mengenal pasti jenis dan bahagian dan tisu yang terlibat dalam pertumbuhan. Itu saja yang kita nak tengok pada hari ini. Alright. So ini adalah buku teks kita. Okey. 1.2 di mana kita akan bincangkan tisu meristem dan pertumbuhan. Sama-sama kita tengok pada skrin sekarang ni. So, soalan dia, pernahkah anda melihat perkembangan tumbuhan daripada anak benih tumbuh membesar menjadi pokok dewasa? Semua mesti pernah melihat, betul? Okey. Bahagian yang manakah yang tumbuh terlebih dahulu? Terdapat tisu hidup yang belum membeza dalam tumbuhan yang bertanggungjawab dalam pertumbuhan-tumbuhan. Tisu ini dikenali sebagai tisu meristem.
Okey, so kita tengok di sini. Alright, sikit. Tengok ni. Terdapat tisu yang hidup yang belum membeza dalam tumbuhan yang bertanggungjawab dalam pertumbuhan tumbuhan. Soalan dia, apakah tisu tersebut? Tisu ini dikenali sebagai tisu meristem. Ini jawapan dia. Tisu meristem, tisu yang belum membeza, bertanggungjawab dalam pertumbuhan tumbuhan. Okey. So, terdapat dua tisu meristem. Terdapat dua jenis tisu meristem, iaitu meristem apex dan meristem lateral. Okey. Kalau kamu tengok dekat dalam buku teks ni, alright, kita wajib tahu kedudukan dia terlebih dahulu. Okey, tisu meristem apex adalah berada di pucuk. Okey, manakala kalau kita tengok dalam buku teks, kita wajib tahu terlebih dahulu kedudukan tisu meristem apex dan tisu meristem lateral. Di mana dua jenis tisu ini berada? Di mana meristem apex dan meristem lateral kedudukan dia. Okey, so kalau senang nak ingat, sistem tisu meristem apex dia berada di pucuk dan juga berada di hujung akar. Manakala tisu meristem lateral adalah berada di antaranya. Okey, berada di antara. Yang ni lateral, manakala yang ni apex. Okey, hujung pucuk. Ini apex juga, hujung akar. So, tulisan cikgu hodoh sikit kalau kamu tengok kat sini. Cikgu baru biasakan diri dengan tab ni. Di sini kita dapat tengok gambar dengan lebih jelas sekali kedudukan dia. Okey. Ni dalam gambar ni ada gambar biji benih yang sedang bercambah, comel. Ada 3 biji benih dekat sini yang sedang mengalami pertumbuhan. Ingat, kita tengok rajah 1/5 pula. Kedudukan meristem apex iaitu di pucuk. Meristem apex berada di pucuk, manakala meristem lateral berada di antara, dan satu lagi meristem apex juga berada di akar. So ingat kedudukan dia, ulang sekali lagi, meristem apex di pucuk dan di akar, manakala lateral adalah di antara. Okey. Dalam meristem lateral terdapatnya cambius. Okey, terdapatnya cambium gabus dan juga cambium vascular. Kita dah tengok tisu vaskular hari tu kan? Tisu vaskular yang terdiri daripada 2 jenis tisu, iaitu xylem dan juga phloem. Okey, xylem dan juga phloem. Itu 2 jenis tisu vaskular. Di antara dia adalah cambium gabus. Baik, seterusnya, perubahan yang berlaku dalam organisma bermula daripada peringkat zygot sehingga dewasa disebut sebagai pertumbuhan dan perkembangan. Semasa di tingkatan 4, kita telah mempelajari pertumbuhan dalam manusia dan juga haiwan. Dapatkah anda menyatakan definisi pertumbuhan? Okey. Itu soalan yang ditanyakan di sini. Okey. Next, zon pertumbuhan sel. Okey. Hujung pucuk dan hujung akar tumbuhan dapat dibagikan kepada 3 zon pertumbuhan. Hujung pucuk, hujung akar, 3 zon. Itu yang dinyatakan di dalam slide ini. Okey, di dalam buku teks ini. Okey, dalam rajah 1.6 ini jelas menunjukkan kepada kita 3 zon yang cikgu nyatakan sebentar tadi, iaitu zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel. Kan? Di bawah dia adalah tisu matang.
Ini tisu yang telah mengalami kematangan. Okey, di atas dia adalah 3 zon tersebut. Dan paling atas sekali meristem apex pucuk. Okey. Primordium daun, tisu vaskular mula terbentuk di bahagian bawah pucuk. Ini xylem, phloem, tisu vaskular, cortex dan juga epidermis, iaitu bahagian luar. Bahagian luar tumbuh-tumbuhan epidermis. Seterusnya kita tengok gambar foto di sini. Yang selari dengan rajah 1.6 ini gambar foto 1.3. Kita diperlihatkan oleh mikrograf sel meristem di hujung pucuk. Bagaimana nak mendapatkan mikrograf ni adalah menggunakan device yang kita biasa gunakan, iaitu mikroskop. Okey. Dalam mikrograf ini dia menunjukkan pucuk sebenarnya. Dalam mikrograf ini dia menunjukkan meristem apex pucuk. Di mana kedudukan ini adalah sepatutnya berada di sini. Alright. Ini yang berlaku di hujung pucuk. Alright. Okay, sebelum kita move on kepada akar, kita ulang balik. Bahagian bawah dia adalah tisu matang. Okay, bahagian bawah dia adalah tisu matang. Okey, kita ulang balik. Bahagian bawah dia adalah tisu matang. Bahagian atas dia adalah zon pembezaan sel, diikuti zon pemanjangan sel, dan akhir sekali zon pembahagian sel. Kalau kita tengok dalam tisu matang ini, okey, tisu xylem, phloem, cortex, epidermis dia sudah sempurna, iaitu lengkap, sudah mengalami kematangan. Diikuti dengan zon pembezaan sel, okey, dan seterusnya pada zon pemanjangan sel di mana tisu vaskular mula terbentuk. Kemudian bahagian atas sekali zon pembahagian sel adalah meristem apex pucuk. Biasa kita tengok bahagian pucuk dia, anak-anak daun tu mula terbentuk. Okey, itu adalah pada itu adalah pada pucuk tadi. Manakala pada akar lebih kurang sama. Pucuk dia ke atas, akar dia ke bawah, iaitu mengikut graviti. Okey. Jadi kita tengok dekat sini. Okey. Jap. Kita tengok dekat sini tisu matang, okey, di bahagian atas. Diikuti zon pembezaan sel, diikuti zon pemanjangan sel, nombor 3 yang cikgu tulis ni, dan zon pembahagian sel yang nombor 4. Tadi di sini adalah hujung akar, okey, yang kita namakan di sini jidal akar. Ini meristem apex akar, okey, alright. Tisu vaskular mula terbentuk di bahagian zon pembezaan seperti pada daun tadi, okey, pada pucuk. Kemudian kita tengok lagi zon pembezaan sel di mana xylem, phloem, rambut akar, korteks akar berada. Alright. So, rajah 1.7 ini menunjukkan dengan lengkap berkenaan dengan struktur sel meristem di hujung akar. Okey, pada gambar foto 1.4 pula, kalau kita tengok di sini, alright, gambar foto 1.4. Okey, diambil juga dengan menggunakan mikrograf, menunjukkan dengan terperinci, menunjukkan dengan jelas meristem apex akar. Okey. Ini lokasi ni. Ini dua lokasi yang cikgu highlightkan, tunjukkan menggunakan anak panah di sini. Okey. Jadi itu adalah lokasi-lokasi zon, 3 zon yang kita bincangkan sebentar tadi, iaitu apa dia? Zon pembezaan, iaitu zon pembezaan sel, zon pemanjangan sel, dan zon pembahagian sel. 3 zon ini. Ingat, kedudukan dia, zon pembezaan dulu, zon pemanjangan seterusnya, kemudian zon pembahagian sel. Alright, di hujung dia sekali. Kemudian di bawah zon pembezaan sel, of course, tisu matang. Alright.
Okey, kalau kamu tengok di muka surat sebelah buku teks kita ni, kalau kita tengok muka surat sebelah ni, ada jadual zon pertumbuhan sel di sini. Okey, ada jadual zon pertumbuhan sel. Okey, yang mana kita telah bincangkan zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel sebentar tadi. Kalau kamu tengok zon pembezaan sel ni, kalau kamu tengok dalam jadual ni, ingat bermula daripada zon pembahagian sel. Okey, kita baca zon pembahagian sel berlaku pada meristem apex yang terdiri daripada sel-sel yang terdiri daripada sel-sel meristem yang giat membahagi secara mitosis. Kita dah belajar tentang pembagian sel mitosis kan, di mana satu sel induk membagi kepada dua sel anak dalam organisma multisel. Okey, next. Pertambahan bilangan sel menyebabkan peningkatan kepanjangan batang tumbuhan. Okey, sel bertambah, peningkatan kepanjangan batang tumbuhan. Itu yang kita perlu ingat. Next, semasa sel baharu terbentuk, sel yang terbentuk sebelumnya akan ditolak ke zon pemanjangan sel. Semasa sel baru terbentuk, sel yang terbentuk sebelumnya akan ditolak ke zon pemanjangan sel. Ini key point di sini, penting. Sel baru terbentuk, sel yang terbentuk sebelumnya akan ditolak ke zon pemanjangan sel. Okey, rajah 1.8 menunjukkan sel meristem. Okey, rajah 1.8 menunjukkan sel meristem terdiri daripada nukleus, dinding sel, sitoplasma dan juga vakuol kecil. Ini sel meristem lah. Okey. Next, kita pergi kepada zon pembahagian sel. Zon pemanjangan sel. Okey, zon pemanjangan sel terdiri daripada sel-sel yang mengalami pertambahan saiz. Ini key point dia. Pertambahan saiz. Besar, panjang. Pertambahan saiz berlaku melalui resapan air secara osmosis. Okey, dan penyerapan nutrien ke dalam sel serta disimpan di dalam vakuol. Tadi kita dah tengok struktur sel meristem. Vakuol fungsi dia adalah untuk menyimpan makanan. Okey, vakuol-vakuol kecil yang bersebelahan bergabung untuk membentuk vakuol yang bersaiz besar. Okey, proses ini dikenali sebagai pemvakuolan. Okey, apa itu pemvakuolan? Vakuol-vakuol kecil bersebelahan bergabung. Alright. Ni. Okey, kemasukan air mengenakan tekanan terhadap dinding sel lalu menolak, memanjang dan melebarkan sel. Okey, rajah 1.9. Macam itu rupanya. Okey, kita tengok rajah 1.9. Alright. Zoomkan sikit. Pemanjangan sel. Vakuol kecil ni bergabung. Okey. Menjadi satu vakuol yang besar. Okey, menjadi vakuol yang besar. Okey, kamu tengok akhir sekali. Vakuol kecil bergabung membentuk vakuol yang besar. Ini. Okey. Bila dia besar, dia akan menolak dinding sel. Menyebabkan pemanjangan sel. Pertambahan saiz di sini. Okey. Jadi ini yang berlaku di dalam zon pemanjangan sel. Kemudian kita pergi kepada zon yang seterusnya, iaitu pembezaan sel. Zon pembezaan sel terdiri daripada sel-sel yang membeza. Okey, yang membeza, dan pembezaan berlaku apabila sel telah mencapai saiz yang maksimum. Okey, sel membeza membentuk tisu kekal seperti epidermis, korteks, xilem dan phloem. Ingat, tisu kekal, kita dah belajar pada video yang lepas. Apa yang terdiri daripada tisu kekal? Epidermis, korteks, xilem dan phloem, iaitu tisu vaskular.
Okey, sel berubah bentuk dan struktur untuk menjadi sel khusus yang mempunyai fungsi yang spesifik. Okey, sebagai contoh, sel epidermis pada daun membeza dan membentuk sel pengawal. Okey, sel epidermis pada daun membeza membentuk sel pengawal yang mengawal bukaan liang stomata. Okey, selain itu, sel epidermis pada akar pula membeza dan akan membentuk sel rambut akar. Untuk apa sel rambut akar itu? Untuk menyerap air. Next. Okey, jadi itu tadi adalah berkenaan dengan zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel. Yang paling penting di sini, pelajar-pelajar cikgu sekalian, adalah kamu kena tahu lokasi zon ini dan fungsi apa yang berlaku pada setiap zon. Ingat, bermula daripada tisu matang, seterusnya zon pembezaan sel, kemudian zon pemanjangan sel, barulah zon pembahagian sel. Alright. Next, cikgu akhirkan sesi pembelajaran kita dengan eksplorasi bio. Kalau kita tengok dalam buku teks, okay, adik bertanya kepada abang dia, cepatnya hero membesar, adakah proses pertumbuhan haiwan sama seperti pertumbuhan abang? Dia tanya. Abang dia pun jawab, tidak sama adik, proses pertumbuhan haiwan berlaku di seluruh tubuhnya. Proses pertumbuhan-tumbuhan lebih giat pada bahagian yang mempunyai tisu meristem yang kita telah bincangkan tadi. Okey, tisu meristem di mana? Di pucuk dan juga di akar. Okey, pucuk dan akar. Bukannya tisu lateral. Alright. So, akhir sekali berbalik kepada OP kita pada hari ini, kelas. Okey. Adakah kamu dapat menjawab objektif pembelajaran kita pada hari ini? Iaitu, kami akan dapat menghuraikan kedudukan zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel dalam pucuk dan akar. Itu adalah objektif pembelajaran kita. Cikgu harap selepas sesi ini kamu dapat menghuraikan berkenaan dengan ketiga-tiga zon tersebut. Dan sekiranya kamu ada soalan yang ingin ditanyakan, boleh komen di bawah channel cikgu ni. Okey, cikgu masih lagi di kuarantin di hotel. Apa-apa pun kamu boleh hubung dengan cikgu menggunakan grup WhatsApp dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.